السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni hadis yang ke-17 di bawah tajuk menikmati kehidupan di dunia dan di akhirat. Kita boleh tengok pada muka surat 188. Hadis yang diletakkan oleh penulis hafizahullahu taala ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, yang mana doa itu bermaksud Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pedoman bagiku dalam setiap urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku yang menjadi tempat penghidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat aku kembali. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikanlah kehidupan untuk menambah segala amal kebajikanku. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai kerehatan daripada segala kejahatan. Hadis yang besar ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Imam Muslim, yang mana Imam Muslim telah meletakkan dalam kitab beliau iaitu Sahih Muslim di dalam kitab Az-Zikri wad Du'a, kitab berkaitan dengan zikir dan doa, iaitu di bawah bab At-Ta'awudz minasyarril 'amili wa min syarri ma lam ya'mal, bab berlindung daripada melakukan perkara keburukan dan juga berlindung daripada apa-apa yang diketahui tetapi tidak diamalkan daripada ilmu. Daripada hadis ni, pertama sekali kita kena jadi orang yang nak hafal doa ni, sebab doa ni ialah doa yang telah diucapkan oleh Nabi SAW. Kita berusaha untuk mengingatinya dan mengamalkannya, menjadikannya bacaan dalam kehidupan harian kita. Tidak diletakkan waktu khusus
bila untuk membacanya. Kita boleh baca pada bila-bila masa. Dan pilihlah waktu-waktu yang afdal untuk kita membacakan doa-doa yang warid daripada Nabi ini. Seperti mana selepas daripada selesai membaca tasyahud, sebelum memberi salam, ataupun di antara azan dan iqamah. Ni antara waktu-waktu yang perlu diberi perhatian, sebab ianya ialah tempat waktu mustajabnya doa satu orang tu bila mana dia berdoa. Daripada doa ni, secara bahasanya, secara terjemahannya, kita boleh tengok indahnya perkataan yang telah dipilih oleh Nabi. Dan Nabi telah membuat perlambangan-perlambangan tentang beberapa benda penting dalam hidup. Kita tengoklah doa tu, Nabi berdoa, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, baikilah agama yang menjadi pedoman ataupun benteng bagiku dalam setiap urusan aku. Ismah ini membawa perkataan, membawa maksud yang banyak. Perkataan ismah dia bukan hanya bermaksud pedoman. Kadang-kadang dia membawa maksud kemuliaan. Kadang-kadang dia membawa maksud benteng. Sebab dini ataupun perkataan yang Nabi lafazkan iaitu agamaku, satu orang bila mana dia ada agama, agama ini akan menjadi benteng kepada dia untuk dia buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat sebagai manusia yang bergelar hamba pada Allah Azza wa Jalla. Dan satu orang tu dia memilih untuk tak buat benda buruk kerana dia ada agama. Sebab tu kalau kita tengok dalam banyak doa-doa yang diajar oleh Nabi, dan juga dalam banyak hadis-hadis yang Nabi ucapkan dalam bab pemilihan cara hidup di dunia ni, Nabi meletakkan sebagai agama tujuan ataupun kayu ukur utama yang perlu diberi perhatian. Kalau kita tengok hadis yang selalu kita dengar akan berkenaan dengan bab pemilihan pasangan, Nabi sebut tunkihul mar'ah, dinikahi perempuan itu pada 4 perkara. Pada hartanya, pada keturunannya, pada nasabnya, dan yang terakhir Nabi sebut pada agamanya. Dan Nabi menyebut sesiapa yang memilih agama, dia telah mengambil bahagian yang terbaik. Nak sebut pada kita bahawasanya kayu ukur dalam semua benda dalam hidup ni ialah kayu ukurnya ialah agama. Bukan hanya bab pemilihan pasangan, hatta kepada bab pemilihan tempat kerja, tempat untuk kita dapatkan hasil sara hidup kita, pun harus dijadikan agama sebagai kayu ukurnya. Semua benda sekalipun. Sebab tu apa-apa saja pemilihan mesti diletakkan sebagai agama, sebagai benda yang perlu difikirkan. Kita sebelum ni dah sebut tentang doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang bernama Jabir. Kita dah sebut sebelum ni bagaimana Nabi ni mengajarkan kepada sahabat tentang doa istikharah. Bila mana ada apa-apa benda yang keliru nak pilih mana satu, kata Jabir, yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha. Kami diajar oleh Nabi untuk buat satu cara dalam memilih dalam semua urusan. Bila mana kita keliru nak pilih apa, daripada pilihan yang kecil sampailah pada pilihan yang besar. Dan cara Nabi ajar istikharah itu kama yu'allimunas surata minal Quran, seperti mana diajarkan kepada kami ayat-ayat daripada Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan daripada Jabir, Nabi kata, idza hamma ahadukum bil amr, bila mana kamu keliru pada satu-satu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil fariḍah, rukuklah dengan 2 kali rukuk yang mana salat itu bukanlah salat fardu. Thumma liyaqul, kemudian berdoalah. Dalam hadis tu tak dimention doa di mana. Sebab tu terjadi khilaf di kalangan para ulama, di manakah waktu untuk membacakan doa istikharah. Ada sebahagian mengatakan doa istikharah itu dibaca pada tiap-tiap sujud dalam salat istikharah itu. Maksudnya 4 kali sujud, 4 kali duk baca doa istikharah tu. Ada sebahagian mengatakan dibacakan doa istikharah itu pada sujud yang terakhir. Ada yang mengatakan dibacakan istikharah itu ialah pada selesai membaca tasyahud sebelum beri salam. Dan ada yang kata baca doa istikharah itu ialah selesai daripada salat tu. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mana membahaskan doa istikharah ni, yang terbaik ialah menghimpunkan semua ruang-ruang yang sesuai untuk berdoa, kita berdoa.
pada salat istikharah tu. Mana dalam sujud, semua 4 sujud tu pun berdoa. Selepas baca tasyahud pun berdoa dengan doa istikharah. Lepas habis salat tu pun berdoa dengan doa istikharah itu. Cuma saya nak ambil perhatiannya ialah bila mana Nabi ajar doa istikharah tu ada satu part. Nabi suruh kita sebut Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairul li fi dini. Ya Allah, sekiranya engkau tahu urusan ini baik untuk agama. Benda pertama yang disebut ialah agama. Baru sebut ma'ashi, kehidupan aku, wa aqibati amri, dan kesudahan pada urusan aku. Maknanya yang pertama sekali yang dirisaukan dan yang diberi kecenderungan ialah agama. Baru cerita kehidupan, baru cerita pengakhiran daripada hidup. Sama macam hadis yang kita baca ni, hadis 17 ni, bila mana Nabi berdoa Allahumma aslih li dini, Nabi minta Tuhan baiki agama. Sebab dengan adanya agama satu orang tu, kalau dia orang miskin, dia akan jadi orang miskin yang baik. Kalau dia orang kaya, dia orang kaya yang baik. Kalau dia orang muda, dia orang muda yang baik. Kalau dia orang yang berumur, dia orang berumur yang baik. Kalau dia lelaki, lelaki yang baik. Kalau dia perempuan, perempuan yang baik. Dengan baiknya agama satu orang tu. Sebab itulah doa ni penting. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan baikilah dunia yang menjadi tempat aku hidup padanya. Baru minta dunia. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Dan baikilah akhiratku yang menjadi tempat balik. Kenapa sebut dunia? Sebab sekarang duduk di dunia. Bukanlah Nabi nak mengutamakan dunia di sini, tapi Nabi nak menunjukkan apa yang sedang berada kita padanya, iaitu dunia. Dan kita sedang menuju kepada akhirat. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah kehidupan atas muka dunia ni cenderung kepada kebaikan, tak cenderung kepada keburukan. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian itu sebagai kerehatan daripada segala keburukan. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah. Hadis ni riwayat daripada Ibnu Majah. Hadis ni riwayat daripada At-Tirmizi, iaitu Nabi kata ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat semua sekali yang ada di dalam dunia ni. Nabi sebut dalam hadis tu, dunia yang kita duduk dan segala apa yang ada di dunia ni, orangnya, tumbuhannya, segala apa sekali, keindahan, kemodenan, semuanya terlaknat. Kecuali zikrallah, kecuali yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Nabi sebut lagi wama walahu, dan orang yang sentiasa melazimi zikir. Wa alimun, dan orang alim. Au muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. 4 benda Nabi sebut yang tidak mendapat kehinaan ataupun tak mendapat laknat di dunia ni, iaitu zikir pada Allah dan melaziminya, yang kedua, dan orang alim, orang berilmu, dan juga orang yang belajar ilmu. Maknanya bila mana kita duduk di dunia ni, di mana-mana tempat pun, di mana-mana kawasan kita duduk, di belahan bumi mana, pekerjaan apa, sektor apa pun kita duduk, jadikan diri kita ni ahli pada 4 benda ni. Paling kurang salah satu padanya, iaitu zikir pada Allah, dan orang yang berzikir, dan orang yang alim ataupun orang yang belajar ilmu, supaya kita tidak mendapat daripada apa yang disebut oleh Nabi itu ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Dan salah satu daripadanya ialah kita mengamalkan doa yang kita lalu tadi, iaitu doa minta dibaiki pada semua urusan. Sebahagian para ulama sebut, selain daripada doa ni, dan ada lagi doa yang hampir mirip dengan doa yang Nabi ajar ni, iaitu doa yang dibacakan pada pagi dan petang. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon dan meminta kepadamu. Wala takilni ila nafsi aslih li sya'ni kullah, baikilah keadaanku keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau wakilkan kepadaku apa-apa saja daripada urusan dunia.
nak sebut dan nak tunjuk kepada kita bahawasanya kebimbangan, kecenderungan yang besar yang ada dalam kehidupan Nabi dan juga kehidupan salafus salih itu ialah tidak berjayanya mereka di akhirat. Sebab itulah doa tu dia minta supaya agama satu orang itu menjadi benteng yang kuat. Bila mana agama itu menjadi benteng, agama yang ada pada diri kita akan menjadikan kita sentiasa duduk dalam keadaan terkawal. Duduklah di mana pun. Bukan hanya duduk di negara yang majoriti Muslim. Duduk di negara yang minoriti Muslim pun, orang ini terjaga. Duduk di tempat yang tak ramai orang Islam, dia terjaga agamanya. Sebab dia ada kecenderungan, kebimbangan dan kerisauan. Ini ialah benda yang perlu dirisaukan oleh semua orang. Saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, dan semua orang yang dengar. Bila mana kita tengok dunia dan keadaan dia sekarang, kita tahu bahawa dunia sekarang ni sangat-sangat mudah untuk menghancurkan benteng agama satu orang. Satu orang boleh jual agama dia bila-bila masa sahaja. Sekarang ni pun kalau kita tengok, satu orang tu dia nak sia-siakan agama dia, tak perlu keluar rumah, dia duduk dalam rumah je. Dia hanya perlu ada telefon tu ada internet data yang baik, dia boleh jual agamanya. Dia boleh rosakkan agamanya di dalam rumah. Kalau dulu pada zaman Ibn Mas'ud ni sahabat Nabi. Waktu dia hidup, ni Nabi dah wafat. Waktu dia tengok para sahabat ada sedikit pertikaian dalam pengurusan politik masyarakat orang Islam ni, dia sebut kepada orang-orang yang melazimi dia. Dia kata, ilzamul buyut. Lazimilah rumah kamu. Wal qana'ati 'anil qut. Dan berpadalah dengan makanan yang cukup untuk mendirikan tulang kamu beribadah. Sebab dia takut pada waktu itu ialah zaman fitnah. Itu zaman Abdullah bin Mas'ud. Maknanya duduk dalam rumah, makan cukup-cukup saja, tak payah sibuk dengan urusan orang yang tak perlu. Lepas tu menunggu ajal yang Allah Ta'ala ingin berikan pada kita. Itu zaman Ibn Mas'ud. Tapi zaman kita ni duduk dalam rumah pun, melazimi rumah pun, belum tentu lagi satu orang tu dia boleh selamat. Sebab tu para ulama menyebut, apa signifikan ataupun apa munasabah dan sebab perlunya kita ni tiap-tiap hari Jumaat ataupun tiap-tiap hari hakikatnya kita membaca suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi ni kena baca, sunnahnya ialah pada hari Jumaat, siangnya dan malamnya. Maknanya malam Jumaat sampailah kepada keesokannya tu. Walaupun para ulama taklah sepakat mengatakan ianya hadis tu menunjukkan pada hari Jumaat. Ada yang mengatakan hari-hari kena baca. Kerana ada sesuatu yang ingin disampaikan daripada cerita pertama surah Al-Kahfi itu, berlindungnya pemuda-pemuda itu di gua. Allah Ta'ala jadikan pemuda tu dia punya ilham dia, kecenderungan dia pergi ke gua. Gua ni ialah tempat yang tersembunyi, jauh daripada dunia luar. Bermula daripada doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, limpahkanlah daripada sisimu rahmatmu kepadaku dan berikanlah kami kecergasan, berikanlah kami nikmat dan kekuatan pada hidayah yang telah engkau berikan ni. Nak sebut pada kita bahawasanya dunia yang semakin hari semakin dekat kepada pengakhirannya, sangat-sangat mudah untuk menghancurkan benteng agama satu orang tu. Jadi doa ni kalau pada zaman Nabi amalkan, dan Nabi sendiri amalkan, dan para sahabat amalkan, pada zaman kita dia sangat-sangat banyak untuk diberikan penekanan. Kita tengok dalam syarah apa yang dia sebut. Dia kata, muka surat 189, kesempurnaan dalam sebuah kejayaan ialah kejayaan dalam agama serta di dunia dan di akhirat. Keberjayaan yang baik ialah berjaya pada agama, berjaya pada dunia yang dia tinggal, dan juga berjaya pada akhirat yang dia nak tuju. Yang terbaik ialah 3 tu. Manusia terdapat beberapa taraf kategori. Ada 4 benda yang dia letak. Yang pertama, taraf tertinggi ialah orang yang berjaya pada setiap perkara, iaitu pada keagamaan dan kehidupannya di dunia dan di akhiratnya, dan dia bersenang-senang pada kedua-duanya. Berjaya dunia dan juga berjaya akhirat. Seperti mana yang telah disebut dalam suratul Baqarah, antara tanda orang-orang beriman itu ialah banyak berdoa, Rabbana atina min ladun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni ada dalam Al-Quran.
dan kata Ummu Salamah dan kata Anas bin Malik, Nabi ni melazimi doa ni. Antara doa yang Nabi banyak doa padanya. Cuma sayangnya kita ni bila mana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ni dibacakan, kita tak rasa kekuatan doa tu. Doa tu hebat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tu hebat. Doa tu perlu dihayati, perlu ditekuni, perlu meresap bila mana kita membacanya. Tapi sayangnya doa ni hanya menjadi penanda kepada bacaan doa nak habis je. Kawan kita kan bila mana ada majlis bacaan doa, daripada awal alhamdulillahirabbil alamin tu mata macam telak nak tidur. Dengar saja Rabbana atina fid dunya hasanah, bau cerah mata. Tanda kata doa nak habis. Dia segar sebab doa tu nak habis. Dia bukan segar kerana hebatnya doa tu. Dia pun perasan, oh dah habis dah doa. Boleh makan dah kita pada ni. Doa tu hebat, tapi doa tu jadi tak hebat. Kerana doa itu dijadikan sebagai silibus bacaan doa, penutup kepada doa. Hakikatnya doa itu memang dilazimi oleh Nabi dan para sahabat. Tapi doa itu membawa maksud yang lebih besar. Yang aula untuk kita amal adalah doa tu. Kemudian doa ni. Kemudian doa-doa Nabi yang lain yang menunjukkan kepada kecenderungan supaya dunia dan akhirat tu balance. Sebenarnya nak kata dunia akhirat ni balance payah. Sebab Nabi dan para sahabat mereka lebih mencenderungkan akhirat. Akhirat lagi tinggi berbanding dunia. Dalilnya ialah Nabi tu daripada orang yang berada, ada duit, kurang kepemilikan dunia Nabi kerana cenderung pada akhirat. Antara benda yang kita silap faham, kita mungkin membaca sirah Nabi ni dan kita menggambarkan Nabi ni satu orang yang miskin, tak pernah kaya langsung. Nabi pernah kaya. Dan Nabi melalui fasa-fasa orang yang ada duit. Tapi Nabi tahu bahawasanya ianya bukan benda yang utama bagi dirinya seorang Nabi. Lalu dia memilih untuk mengurangkan kepemilikan dunia. Duduk di dunia, tapi memiliki dunia, mengurus tadbir dunia, sehingga lekat urusan dunia daripada hati, tak. Dia hanya urus tadbir saja. Sebab tu kita tengok Nabi boleh buat rumah kepada isteri-isteri Nabi yang lebih daripada 4 orang. Dan setiap rumah tu ada kenderaan yang baik, iaitu ada unta yang elok untuk dijadikan sebagai kenderaan. Maknanya Nabi orang ada duit. Bukan Nabi orang tak ada duit. Tapi Nabi bukanlah satu orang yang menghimpun harta. Nabi orang yang berharta dan menjadikan harta itu tunggangan kepada akhirat dia. Tidak menjadikan harta itu penghalang kepada akhirat dia. Jadi itu benda yang kita boleh tengok pada kehidupan Nabi. Bukan maknanya kita ni kena miskin, tak. Kalau kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala menguruskan harta yang banyak, urus. Tapi jangan menyebabkan kita leka dan lalai, akhirnya dunia itu dibina dan akhirat itu diruntuhkan. Ini benda yang kita kena sedar dalam kehidupan realitinya. Orang Islam tidak diajar untuk jadi orang yang melarat. Orang Islam diajar untuk menjadi orang yang menguruskan dunia dengan baik. Berkongsi kepemilikan dunia. Bukan makan seorang, tapi kongsi. Sebab tu para sahabat dulu dia orang nak kaya bukan kerana dia orang nak simpan seorang harta. Dia orang nak jadi orang yang kongsi harta. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam sirah bagaimana bank kepada Madinah ni siapa? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni 2/3 penduduk Madinah berhutang dengan dia. 2/3 penduduk Madinah berhutang dia. Bila mana orang Islam ni dia ada sifat concern terhadap nak bantu orang dengan harta yang banyak, maka ruang-ruang untuk orang mengambil peluang di atas kelemahan orang akan tertutup. Sebab tu di Madinah dia tak ada konsep bank, tak ada. Orang kaya akan beri hutang kepada orang miskin. Dengan sebab orang kaya itu ialah orang yang berilmu, orang yang dibina imannya, orang yang tinggi ihsannya, maka dia orang akan ada sifat ihsan yang tinggi dalam pengurusan dengan manusia ni. Sebab tu Uthman bin Affan bila mana dia beri hutang pada orang, akhirnya dia yang umumkan, hutang-hutang kamu semua ni dah dilunaskan. Sebab dia orang ada niat untuk tidak mengambil keuntungan di atas kelemahan orang. Beza dengan zaman kita, bila mana satu orang tu susah, kita nak tolong dia, tapi kita nak sesuatu juga pada dia. Kita mungkin nak suruh dia jadi orang yang berkhidmat dengan kita. Kita mungkin nak jadikan dia macam hamba, walaupun taklah hamba secara official, tapi dia macam hamba. Dia kena khidmat pada kita. Kita panggil dia, dia kena datang, dia pun terpaksa akur. Dia tak bebas.
Pada zaman Umar, pada zaman Uthman, dia bukan macam tu. Jadi orang Islam ni dia ada konsep takaful, bantu-membantu. Antara contoh yang kemudian lagi selepas pada zaman sahabat ialah Abdullah bin Mubarak, guru kepada Imam Bukhari. Dia satu orang alim dan dia satu orang yang kaya, yang telah menjadikan dunia itu sebagai urusan kepada akhiratnya. Sebab tu kita akan tengok dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala bagaimana Imam Az-Zahabi menyebutkan bahawasanya Abdullah bin Mubarak pernah menaja semua penduduk Kufah menunaikan haji pada satu tahun tu. Dia bukan taja orang miskin, semua penduduk Kufah ditaja. Kufah ni berapa keluasan dia, tuan-tuan? Kufah ni lebih luas daripada kalau kita gabung Pahang dengan Perak. Kufah luas lagi. Semenanjung kita ni, dua negeri yang besar ialah Pahang dan Perak. Pahang lagi besar, lepas tu yang kedua ialah Perak. Gabung dua, Kufah lagi luas. Abdullah bin Mubarak telah menanggung orang buat haji, termasuk orang kaya sekali ditanggung dengan kekayaan dia, untuk menunaikan haji pada waktu itu. Dan Allah Ta'ala memberikan lipat ganda. Ini ialah jiwa satu orang yang membina akhirat daripada dunia dia. Tu tak cerita lagi lah dia beri hutang dekat orang, akhirnya dia halalkan semua hutang. Ini kita boleh kata spesies manusia seperti ini dah hampir pupus. Sebab tu ada cerita satu orang, Ibrahim Al-Khayyat, kalau saya tak silap nama dia. Ibrahim Al-Khayyat ni ialah satu orang ilmuwan. Dia satu orang kata apa, orang alim yang mengajar ilmu fiqh kepada penduduk di Iraq ataupun di Baghdad ni. Dalam masa yang sama dia ni satu orang yang pandai menjahit. Sebab tu dia ada gelaran Al-Khayyat di belakang. Al-Khayyat ni maksud itu tukang jahit. Pada satu hari ada satu orang tempah baju dengan dia ataupun buat baju dengan dia. Orang tu bayar dengan duit palsu. Dan dia tahu waktu dia terima tu, dia tahu ini duit palsu. Dia terima. Bila mana dia terima, anak murid dia yang duk jaga kedai tu perasan, tok guru kita kena tipu ni. Ni duit palsu. Duit palsu ni, dia dapat duit palsu. Akhirnya anak-anak murid tu pun kejar. Dapat tangkap orang yang tempah baju bayar dengan duit palsu. Sampai bawa depan tok guru dia, bawa depan Syekh Ibrahim Al-Khayyat ni. Al-Imam Ibrahim Al-Khayyat kalau saya tak silap. Bila mana bawa, anak murid dia kata, ni orang ni yang tempah baju tadi ni, dia telah bayar dengan duit palsu. Tahu kata imam ni, aku tahu dia bayar dengan duit palsu. Kenapa kamu tangkap dia? Aku dah bercadang, waktu dia bayar dengan duit palsu, nanti rehat aku nak buang duit palsu ni dalam perigi, supaya orang tak rasa takut nak menerima penjual, nak menerima pembeli. Tengok, ulama' dia fikir jauh. Supaya orang dia tak rasa takut untuk terima pembeli. Dia macam kita hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan naik highway kan, orang tahan. Tuan-tuan yakin dia nak bantu orang. Kita ada rasa takut. Entah-entah dia nak rompak kita. Kenapa jadi macam tu? Kerana ramai orang menipu. Jadi ulama' ni dia menutup ruang-ruang itu. Aku tahu dia menipu, tapi aku tak nak jadikan orang tahu cerita penipuan ni. Jadi aku nak pilih untuk buang duit itu dalam perigi, sebab kita pun ada duit lain. Kita kisah. Satu lagi contoh saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Abdullah bin Abbas. Inilah sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas, dia pernah diuji oleh kelompok yang pro pada Muawiyah dan kelompok yang pro pada Ali. Pada zaman Muawiyah, masa tu Ali dah wafat. Pada zaman Muawiyah ni dia naik jadi khalifah, dan pada waktu tu sebahagian sahabat ni dia setuju waktu berlakunya peralihan antara Muawiyah nak pergi ke Yazid tu. Sebahagian besar sahabat tak setuju, sebab dia orang rasa khalifah ni tak boleh ditukar dengan cara pewarisan keluarga, tak boleh. Macam kita sekarang lah, monarki itu sebut. Mati je anak dia, mati je ayah dia, anak dia akan naik jadi pengganti. Khalifah ni dia kena syura. Tapi para sahabat ni mereka bersikap tak nak buat kecoh, akhirnya dia buat diam. Tapi bila mana dipanggil untuk bai'ah, Abdullah bin Abbas dia tak pergi. Dia tak pergi pun. Abdullah bin Abbas ataupun Abbas, kena cek balik lah, sebab dia tiba-tiba saya nak cerita ni. Bila mana orang tengok dia ni macam tak tahu nak pergi geng belah mana, geng belah pro khalifah ke tak pro khalifah ke, akhirnya orang buat cerita supaya nak bagi dia terperangkap, supaya nak suruh dia ni pergilah please pada mana-mana
orang yang pro pada khalifah untuk tunjukkan dia pro dengan kerajaan sekarang. Akhirnya orang buat cerita. Orang kata Abdullah bin Abbas ni, kalau saya tak silap, ini Abbas bin Abdul Muttalib ataupun Abdullah bin Abbas. Okay. Dia ni akan buat jamuan di rumah dia. Dia akan buat jamuan di rumah dia. Ni orang nak perkena ke dia. Dia tak pernah iklan pun dekat orang dia nak buat jamuan. Tapi dia ada orang dia nak buat jahat, dia nak tala dekat orang tu supaya orang tu terperangkap. Supaya orang tu last sekali tunduk. Tiba-tiba 500 orang telah pergi ke rumah Abdullah bin Abbas dan tunggu. Mana jamuan, kata nak buat jamuan. Jadi khadam dia beritahu, ni ada orang datang sebab ada orang kata ni rumah ni akan buat jamuan. Allah bin Abbas kata tak apa, pergi pasar. Kita beri makanan dan kita buat jamuan. Dia tahu ini ialah helah orang politik nak suruh dia terperangkap. Nak suruh dia rasa macam aku ni memang kena baiklah dengan dia orang ni. Susah macam ni. Akhirnya Abdullah bin Abbas kata kita buat jamuan. Akhirnya diberi makan 500 orang. Orang yang mula-mula buat cerita ni terkejut. Rupa-rupanya Abdullah bin Abbas ni dia layan orang. Walaupun dia nampak macam tak pro yang tu, tak pro yang ni. Bahkan Abdullah bin Abbas buat lebih lagi. Apa yang dia buat? Dia tanya khadam ni, kita kalau nak buat jamuan dekat orang tiap-tiap hari boleh atau tidak? Kita boleh. Khadam dia kata boleh, duit itu cukup. Kita buat tiap-tiap hari. Biar geng-geng ni tak buat apa-apa dekat kita. Itu nak tunjuk kepada kita bahawasanya bagaimana dunia itu telah ditundukkan kepada mereka ini dengan sebab agama yang ada. Diorang tak akan jual agama, diorang tak akan jual akhirat kerana nak please mana-mana orang. Diorang tak akan jual. Bahkan diorang sanggup hilang sebahagian besar daripada dunia. Memang harta akan berkurang bila mana bagi makan orang ni. Tapi jangan kerana sayangkan dunia akhirnya kita jual pendirian kita. Dia tak akan buat. Hilang pun tak apa. Jadi ini antara sifat-sifat salafus salih, kesan daripada mereka mendahulukan agama. Benda tu penting. Yang kedua, orang yang berjaya pada urusan agama dan akhiratnya namun gagal dalam urusan kehidupan dunia. Dia berseronok dengan keagamaannya dan menghalang dirinya daripada merasakan keseronokan kejayaan di dunia disebabkan kefahamannya yang buruk tentang hakikat beragama. Kelompok yang kedua ialah kelompok yang dia nak fokus akhirat sehingga dia buang dunia sejauh-jauhnya, dan akhirnya kesan daripada sikap buang dunia tu ada orang mengambil kesempatan. Macam yang berlaku pada sebahagian zaman tertentu dalam fasa orang Islam ni, iaitu wujudnya kelompok sufi yang tak nak terlibat dengan urusan dunia. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Penjajah masuk. Penjajah akan masuk. Dengan orang yang minat beribadah saja, tak nak buat urusan dunia. Akhirnya penjajah berkata, okey tak apa, bagilah dia orang nak semayang banyak ke, nak meratik banyak, bagi dia orang. Kita nak ambil semua hasil bumi dia orang. Itu pun tak boleh. Sebab tu kita kena ada juga rasa concern terhadap apa yang berlaku pada dunia, terutamanya dunia orang Islam hari ni. Yang ketiga, kejayaan dalam urusan kehidupan tetapi gagal dalam urusan agama dan akhirat. Yang ni mungkin realiti zaman kita. Ada orang dia berjaya dunia, apa saja daripada pangkat dunia dia ada, tapi dalam bab agama dari segi amalannya, dari segi akhiratnya, kita tak nampak dia fokus pada benda tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, golongan yang gagal dalam menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat. Demikianlah orang yang amat rugi kerana dia menghalang dirinya daripada kenikmatan dunia maupun akhirat. Yang keempat ni paling teruk. Dunia pun dia tak ada bahagian, akhirat pun dia tak ada bahagian. Maknanya dunia pun dia miskin, akhirat pun dia miskin amalan dia. Ini yang paling merugikan. Sebab tu doa Nabi yang ujung tu, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan aku di dunia ni sebagai bekal untuk menambahkan kebaikan. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian itu kerehatan bagiku daripada sebarang keburukan. Sebab tu ada satu kisah yang disandarkan kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni tokoh sufi. Cuma kita ambil manfaat daripada kecenderungan dia terhadap kehidupan yang mengutamakan akhirat. Ibrahim bin Adham, kalau tuan-tuan tengok, dia ni satu orang raja di satu kawasan dalam negara Afghanistan sekarang. Kawasan tu nama dia Balkh. Sebab tu kita pernah dengar ulama-ulama yang datang daripada Balkh dengan gelaran Al-Balkhi di belakang. Ibrahim bin Adham ni dia kaya, dia ada kerajaan dia sendiri. Tapi bila mana dia datang kesedaran akhirat dia, dia turun pada tahta dia dan dia beri pilihan pada isteri dia,
Kalau nak follow dia, kena sabar dengan dia. Kalau tak nak follow, dia akan ceraikan. Dia beri pilihan. Tapi isteri ni isteri yang saleh, pilih juga untuk follow dia walaupun susah. Dan dia pun meneruskan perjalanan untuk membina akhirat dia. Bila mana dia dah jadi tokoh yang hebat, dia ni alim dalam mazhab Hambali dan juga alim dalam bab kesufian. Satu hari dia duduk di satu tempat, dia lalu depan dia ni tentera yang nak pergi perang. Lalu jeneral dia pun tanya, dekat mana tempat nak berehat? Jeneral ni tanya Ibrahim bin Adham. Dia tak kenal Ibrahim bin Adham tu. Dia tahulah dia ni ulama besar tapi tak kenal muka. Dia pun tanya Ibrahim bin Adham. Dia kata, "Pakcik, dekat mana tempat nak rehat?" Mungkin tengah kawasan padang pasir, tak tahu dekat mana rehat. Lalu Ibrahim bin Adham pun tunjuk kubur, kawasan perkuburan. Dia kata, "Kau nak rehat sini." Jadi jeneral dia kata, dia ni menganjing pula dia. Kita tanya nak rehat, dia tunjuk kita kubur. Akhirnya dia ambil macam batang kayu, macam tongkat tu, dia ketuk kepala kawan tu. Dia ketuk kepala Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia berlalu. Lalu adalah satu askar yang pangkat rendah. Dia kata, jeneral yang ketuk tadi tu ulama besar tu. Tu bukan main-main, bukan ulama. Bukan main-main punya orang. Itu ulama besar. Kita beri luar azan je. Nanti kita sambung balik. Okey, kita sambung cerita Ibrahim bin Adham tadi. Bila mana dia diketuk kepala oleh jeneral perang yang sepasukan tu lalu depan dia, ada tentera yang pangkat rendah pun beritahu pada jeneral dia yang diketuk tadi tu ialah ulama yang hebat. Lalu dia pun patah balik, dia pun pergi minta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Cuma Ibrahim bin Adham kata, "Selepas kamu mengetuk aku kepala, maka aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya diampunkan dosa aku dan diberikan syurga kepada kamu." Jadi jeneral ni macam, dia ni dah lah kena ketuk, tapi dia doa tu macam pelik pula. Lepas tu diminta penerangan, kenapa doa dia masuk syurga, yang ketuk dia tu minta syurga, dan dia pula kena minta doa ampun dosa. Dia kata, tidak berlaku benda-benda yang menyakitkan kepada satu orang melainkan kerana dosa dia. Tidak diketuk kepala aku kerana adalah tu dosa yang aku buat pada Tuhan, aku pun kena ketuk kepala. Dan aku menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala jadikan kamu sebagai pihak yang mengetuk aku, menyakiti aku, lalu Allah Ta'ala menjadikan kamu syurga kerana aku menjadi sedar diri balik. Tengok dia orang sufi ni, dia lain sikit lah, dia punya kecenderungan dia tu. Lalu minta lagi bertanya, kenapa kata tempat berehat tu kubur? Dia kata, tidakkah kamu mendengar hadis Nabi yang mana Nabi mengatakan manusia itu bila mana mati ada dua jenis. Kita ni bila mana mati, anak Adam bila mana mati, dia ada dua kategori. Satu, orang yang berehat selepas kematian. Maknanya dia mati, dia pun berehat. Dia pun hilanglah kepenatan menghadapi segala susah payah dunia. Macam doa yang dipanjatkan oleh Nabi ni. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu kerehatan. Dan yang kedua, sebahagian daripada manusia bila mana dia mati, orang yang hidup berehat selepas kematian dia. Yang ni teruk. Yang pertama dia berehat lepas dia mati, yang kedua orang rehat lepas dia mati. Orang pun rasa lega, tak ada orang mencuri dalam kampung ni lepas dia mati. Eloklah dia mati. Ada orang dia mati tu dia lega. Itulah yang dia harapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita akan tengok orang-orang saleh, hatta dalam Al-Quran pun menyebutkan ketika mana Maryam ni dia diasak dengan ujian yang menyebabkan orang ni mula nak burukkan dia. Sebab dia ni saleh. Kerana kesalehan dia, salehah lah, dia seorang yang salehah sebab dia perempuan. Kerana salehahnya Maryam itu, Allah Ta'ala memberikan kepada dia kepelikan demi kepelikan yang tak ada pada orang lain pada waktu itu. Pertama, makanan datang tanpa perlu dimasak waktu sebelum dia mengandung. Yang kedua, dia mengandung tanpa disentuh oleh lelaki. Dia dapat kemuliaan kerana salehahnya dia, sukanya dia pada beribadah. Tapi orang tak tahu apa yang sedang berlaku pada diri dia, dan akhirnya orang fitnah dia. Waktu dia dihimpit dengan fitnah tu, dia berdoa pada Allah Ta'ala dalam surah Maryam, ya laitani mittu qabla hadha. Wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau aku mati, aku penat nak menghadapi semua benda ni. Sebab tu Ibn Qayyim Al-Jauziyah
Dia pernah sebut dalam kitab dia Saidul Khatir. Antara tanda orang-orang yang saleh di dunia ni, orang yang suka buat ibadah, dia ni kaki semayang, kaki berzikir, kaki buat baik, sedekah apa pun cepat buat. Antara benda tanda kesalehan dan tanda eloknya ibadah dia buat tu, dia akan selalu datang runsing terhadap takutnya kehidupan dunia yang penuh dugaan ini. Kalau kita hidup di dunia ni, kita ada rasa risau, saya ni takut kalau nak hidup lama-lama di dunia ni, takut tak boleh nak jaga diri ni, orang kata apa, bimbang terjatuh dalam fitnah tu. Kalau kita ada rasa takut tu, itu ialah bahagian daripada ketakwaan dan keimanan. Tapi ada orang yang rasa saya okey je, bagi 1000 tahun pun saya okey lagi. Memang saya tengah niat ni nak beli tanah dekat dengan 100 hektar lagi, nak cari kekayaan berapa trilion lagi. Yang ni orang yang tercabut padanya keimanan, tercabut padanya ketakutan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ialah alim, orang alim, ulama. Dan ulama itu sifatnya yang utama ialah takut pada Allah Azza wa Jalla. Sebab dia risau, benda tu boleh menyebabkan dia susah. Sebab tu saya pernah dengar satu orang alim di Malaysia kita, di negara kita ni, tapi saya tak nak sebut nama dia siapa, dah meninggal dah pun. Dah meninggal, dah wafat. Allah Ta'ala ampuni dosa dia dan beri kemuliaan pada dia. Orang pernah jamu dia di satu kedai makan steak yang mahal. Steak maknanya daging yang mahal. Dia ada orang tolong hiris dekat dia, dia pun makan, dia pun tanya, sedap daging ni. Lalu dia pun tanya tokek kedai, berapa harga daging ni? 4,000 sekeping. Tak jadi makan. Dia kata, ramai orang tak boleh makan daging ni, saya boleh makan, saya tak akan makan. Tak makan dia. Itu ialah tanda kesalehan dia. Sebab tu kita tengok orang-orang yang seperti ni, dia semakin pupus, semakin hilang. Kerana dunia pun nak hampir kepada kemusnahan. Cuma yang kita nak ialah kita tak jadilah kelompok yang lalai itu. Sebab tu doa ni kita kena amalkan supaya kita diberi kejayaan yang utama, iaitu kejayaan di akhirat nanti. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita akan sambung hadis yang ke-18. Yang muka surat 190 tu saya tak baca dah kot, sebab ianya hanyalah huraian tambahan saja. Kita akan masuk ke hadis yang ke-18 untuk minggu depan. Kita ada 2 kali kelas lagi sebelum masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita akan masuk hadis yang ke-18 dan juga hadis yang ke-19. Seterusnya kita akan berehat untuk beribadah di bulan Ramadan dan kita berlumba-lumba melakukan kebaikan lah dalam bulan Ramadan. Berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.